Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anda yang berada di luar sana. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada hari ke-10 sehari selembar ilmu dan kita akan pergi kepada soalan Malaka 2020. Jadi untuk hari yang ke-10 ini kita nak ajarkan kepada awak bagaimana untuk mengira dalam kimia menggunakan satu teknik yang dinamakan sebagai teknik U. Tapi dalam video ini saya akan explain secara briefly sahaja, secara asasnya sahaja. Okey, sekiranya awak mendapati ada masalah-masalah yang awak masih tak faham cara untuk nak buat teknik ini, maka awak boleh pergi kepada YouTube channel BrainFuse lah. Okey, di mana dalam YouTube channel BrainFuse kita dah pernah ajar dah cara secara detail, secara detail bagaimana untuk kita nak buat teknik U ini. Okey, jadi dalam video kali ini saya akan explain secara briefly sahaja. Okey, tapi kita akan go through one by one lah. Okey, dari segi steps dan sebagainya. Okey, jadi kita baca dulu soalan. Okey, dalam soalan, ni maafkan ada number-number ni yang dia bila kita download tu dia tak berapa nak directly betul. Okey, jadi awak abaikan itu. Okey, jadi soalan dia tanya berapakah jisim minimum zinc yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid nitrik cair yang berlebihan untuk menghasilkan 2400 cm3 hidrogen pada keadaan bilik. Dan dia dah bagi maklumat lah. Okey, isi padu molar gas dan juga jisim atom relatif. Jadi berdasarkan soalan dia bagi ayat panjang tau. Okey, kalau dalam SPM awak akan nampak ayat dia, soalan dia panjang tau. Okey, sebab dia akan ada in Malay version and English version, betul? Jadi sekarang ini bila awak jumpa soalan yang panjang lebar, awak jangan gelabah. Okey, tak kisahlah dalam soalan objektif maupun subjektif, jumpa soalan panjang lebar awak jangan gelabah. But instead awak cuba baca one by one and analysis. Okey, analysis the questions dan awak dapatkan apa yang soalan tu nak, and then apa maklumat yang soalan dah bagi. Okey, awak baca, awak tangkap, awak baca, awak tangkap. Okey, so awak kena sharp dalam baca soalan. Okey, jadi sekarang ini kita tengok, kita analisis soalan ini. Soalan ditanya berapakah jisim minimum zinc. Jadi ingat, jisim minimum zinc itu adalah apa yang soalan nak. So underline kan dia, ataupun awak highlight kan dia. Jadi ingat, apa-apa pun yang awak buat selepas ini, dalam pengiraan yang awak buat, by the end of the question awak mesti dapatkan jisim minimum zinc. Jadi itu adalah awak punya ending awak, pengakhiran awak. Okey, and then kita terus pergikan yang diperlukan untuk bertindak balas dengan apa? Bertindak balas dengan asid nitrik cair yang berlebihan. Okey, ingat dia bertindak balas dengan apa? Bertindak balas dengan asid nitrik cair. Kenapa awak kena tahu dia bertindak balas dengan apa? Sebab nanti awak kena buat persamaan kimia seimbang. Awak kena buat persamaan kimia seimbang untuk awak nak selesaikan the whole questions. So that's why awak kena tahu bahan A bertindak dengan bahan B untuk menghasilkan bahan C dan juga bahan D. Okey, jadi bahan A ni apa? In this case bahan A adalah zinc, bahan B adalah asid nitrik cair. Jadi bahan A react dengan bahan B menghasilkan apa? Dalam soalan ni dia kata apa? Menghasilkan 2400 cm3 hidrogen. Jadi kita dah tahu dah, bahan C mesti ada hidrogen. Yang tinggal bahan D sahaja yang perlu kita determinekan. Okey, jadi nilai yang dibagi untuk hidrogen adalah 2400 cm3. Itu dia. Jadi 3 underline yang saya dah buat ini adalah apa yang dinamakan dengan analisis soalan, di mana kita baca je tangkap, baca je kita tangkap. Kita nak tangkap apa ni? Kita tangkap apa yang soalan nak, and then apa maklumat yang dia dah bagi. In this case, apa yang dia nak adalah jisim minimum zinc. Maklumat yang dia dah bagi, zinc react to acid nitrik cair menghasilkan 2400 cm3 hidrogen. Itu maklumat dan soalan yang diminta berdasarkan apa yang dia dah bagi. Sekarang ini, macam mana kita nak cari jisim minimum zinc? Okey, menggunakan teknik U. Okey, kalau awak nampak dekat sini, dekat bawah ni saya dah buat
Saya dah buat. Okey. Nak cari jisim minimum zinc, yang pertama sekali paling wajib adalah awak kena buat persamaan kimia seimbang. Jadi macam mana kita nak buat persamaan kimia seimbang ini? Okey, awak boleh layari YouTube channel Brainfuse, dan dekat situ saya dah pernah buat video mengenai dengan macam mana kita nak buat persamaan kimia yang seimbang menggunakan teknik yang betul lah. Okey, awak boleh tengok, layari YouTube kami dan awak boleh tengok video tersebut sebab saya dah explain secara detail dekat situ. Jadi ingat, nak buat formula persamaan kimia seimbang, nak buat persamaan kimia seimbang, it must consist of bahan A react to B and then menghasilkan bahan C sahaja, ataupun C tambahkan dengan bahan D. Jadi bahan A kita apa? Bahan A kita dekat sini adalah zinc. Bahan B kita adalah asid nitrik, di mana formula molekul untuk asid nitrik adalah HNO3. Okey, and then bahan D kita, iaitu hasil kita dah tahu dah, sebab dalam soalan dia kata menghasilkan 2400 cm3 hidrogen, so mesti kena ada gas hidrogen, H2 dekat sini. Okey, and then yang tinggal adalah bahan yang lain lah, di mana dekat sini kita akan dapat zinc nitrat. Kita akan dapat zinc nitrat. Macam mana nak dapatkan zinc nitrat ini? Okey, awak boleh layari, macam saya cakapkan tadi, awak boleh layari YouTube channel kami Brainfuse, sebab saya dah ajar secara detail macam mana kita nak buat. Okey, sebab dalam video ini saya kena cutkan dia. Okey, sebab kita nak ajar secara brief sahaja tapi padat untuk awak. Okey, jadi dekat sini saya just akan tunjukkan secara briefly. Okey, tapi secara detailnya awak boleh layari YouTube kami lah. Okey, jadi persamaan kimia seimbang yang kita akan dapat adalah Zn, iaitu zinc tindak balaskan dengan asid nitrik menghasilkan zinc nitrat dan juga gas hidrogen. Okey, yang kedua, bila kita dah dapat persamaan kimia seimbang, kita kena buat bentuk U tu lah. Sebab dah nama pun teknik U method, mesti kena ada bentuk U. Okey, tapi bentuk U ni pula dia ada starting, ada ending, ada permulaan, ada pengakhiran. Permulaan kita kena mula daripada mana? Pengakhiran kita akan ke mana pula? Okey, jadi dekat sini awak tengok balik dalam soalan. Dalam soalan kita agak-agak maklumat yang dia dah bagi dan juga apa yang soalan nak. Okey, maklumat yang dia dah bagi dekat sini, nilai yang dia bagi adalah 2400 cm3 hidrogen. Jadi untuk nak menentukan U awak ni mula ke mana, mula dari mana, habis dekat mana, permulaan tu mestilah awak kena cari satu nilai yang dah bagi dalam soalan. So in this case, nilai yang dah bagi dalam soalan adalah nilai isi padu bagi hidrogen. Jadi hidrogen ni akan jadi permulaan awak. Okey, and then diminta apa? Diminta jisim zinc. Jadi jisim zinc ni mesti kena ending, pengakhiran awak. Jadi pengakhiran awak dekat sini. Jadi mula daripada hidrogen, awak buatlah bentuk U, pergi kepada sini. Jadi pengakhiran awak akan jadi macam ni. Jadi dia akan jadi implikasikan awak akan dapat macam ni. Okey, mula daripada hidrogen. Okey, mula daripada hidrogen sini, nanti turun bawah, naik atas, pergi kepada zinc ni pula. Macam tu. Jadi itu adalah perjalanan kita lah. Okey, jadi bila kita dah dapat dia punya perjalanan, dia dah dapat rangka kita. Okey, mula daripada hidrogen, akhir dekat zinc. Mula hidrogen, akhir dekat zinc. By the moment kita nak memulakan perjalanan, in this case dekat sini bila kita nak mulakan perjalanan kita, yang pertama kita kena cari bilangan mol. Kita kena cari bilangan mol. Macam mana nak cari bilangan mol pula? Ingat, starting kita bermula daripada sesuatu unsur yang dah diberi nilai dalam soalan. Jadi nilai yang dah diberi dalam soalan mengenai dengan isi padu. Jadi daripada isi padu, boleh tak kita convertkan dia kepada bilangan mol?
Boleh ke tak boleh? Boleh lah, menggunakan formula apa? Isi padu bahagi isi padu molar. Sebab dalam soalan pun dia dah bagi isi padu molar, betul? Pada keadaan bilik A ni berapa? 24. Jadi kita carilah isi padu bahagi isi padu molar, dapatkan bilangan mol untuk bahagian yang this one. Okey, the moment kita nak start perjalanan tu. Tapi sekarang ini awak jangan tertipu. Sekarang ni awak jangan tertipu. Okey, isi padu molar. Isi padu molar unit dia dalam decimeter cube. Okey, decimeter cube per mol. Tapi dalam soalan dia bagi in centimeter cube. Dia bagi in centimeter cube. Bila ada percanggahan dari segi unit. Okey, ada percanggahan dari segi unit centimeter cube dan juga decimeter cube. Apa yang awak kena buat? Awak convertkan nilai centimeter cube to decimeter cube. Dengan caranya adalah bahagikan dengan 1000. Jadi 2400 cm3 bahagikan dengan 1000, awak akan dapat 2.4 decimeter cube. Jadi 2.4 decimeter cube ni lah yang awak akan gunakan untuk cari bilangan mol. Okey, maaf Okey. Jadi awak dah dapat 2.4 decimeter cube, iaitu isi padu awak. So bahagikan dengan isi padu molar kita. So 2.4 bahagikan dengan 24, maka awak akan dapat bilangan mol awak adalah 0.1. Selesai step yang pertama, iaitu cari bilangan mol. Okey, jadi cari bilangan mol ni selesai. Okey, pergi pula kepada pertengahan jalan kita, iaitu step yang kedua, kita kena buat nisbah mol. Nak buat nisbah mol ni pula macam mana? Ini ada masalah. Sebab sometimes ada juga ada juga students yang masih keliru macam mana dia nak buat nisbah mol. Nisbah mol must consist two things. Okay, nisbah mol must consist two things. Nisbah mol daripada persamaan kimia dan nisbah mol berdasarkan nilai sebenar. Okay, nisbah mol berdasarkan persamaan kimia adalah yang atas ni, yang this one. Okay, berdasarkan real calculation adalah yang bawah ni. Maksudnya macam mana? Macam mana nak buat? Okay, sekarang ni ingat, permulaan awak apa? Permulaan awak daripada hidrogen. Ending awak apa? Ending awak zinc. Jadi bila awak nak buat perbandingan ataupun awak nak buat nisbah mol, mestilah melibatkan dua itu sahaja. Kalau permulaan awak hidrogen, pengakhiran awak zinc, mestilah nisbah mol awak di antara mol hidrogen, gas hidrogen dan mol zinc. Jangan tiba-tiba awak buat nisbah mol hidrogen dengan asid nitrik. Tak kena dekat situ. Okey, jadi nak buat nisbah mol ini, awak just ingat je permulaan awak mana, pengakhiran awak mana. Unsur permulaan dan unsur pengakhiran itulah yang awak akan nisbahkan. Jadi ingat, nisbah yang pertama kita buat berdasarkan nisbah persamaan kimia seimbang. Jadi awak tengok hidrogen kita dekat sini, mol kita berapa? Mol kita dekat depan ni ada sebarang number tak? Tak ada sebarang number. Maksudnya nilai dia adalah 1. Jadi hidrogen, gas hidrogen ni mol dia 1. Untuk zinc pun tengok depan ni ada sebarang nombor tak? Tak ada sebarang nombor, bermaksud nilainya 1. Jadi bilangan mol untuk zinc adalah 1. Jadi sebab itulah kita dapat nisbah mol yang atas ni adalah 1 mol gas hidrogen sama dengan 1 mol zinc. Jadi ratio kita 1 to 1. Okey, clear dekat situ. Yang kedua pula, carilah nisbah mol berdasarkan real calculation. Real calculation maksudnya yang hidrogen ni kan tadi awak dah buat. Awak dapat berapa? 0.1 mol. Jadi awak gantikan sahaja 0.1 mol. Disebahkan dengan sama juga 0.1 mol zinc. Kenapa? Sebab awak tengok perbandingan kita yang first. Kita dapat 1 mol hidrogen gas dan juga 1 mol zinc. Kalau contoh kita dapat 1 mol hidrogen, ratio dia dengan 2 mol zinc.
Okey, jadi yang hydrogen ni real calculation kita dapat 0.1. Okey, and then nak tentukan mol untuk zinc ni pula kita kena darabkan dengan 2. Kenapa darabkan dengan 2? Sebab yang ini 1, yang ini 2. Sama tak? Dia tak sama ni. Dia tak sama ni. Jadi nak samakan, yang 1 ni pun kena darabkan dengan 2 untuk dapatkan nilai yang ini. Jadi that's why 0.1 darabkan dengan 2 awak akan dapat 0.2 dekat sini. Tapi awak sekarang ni tengok situasi kita dah 1 kepada 1. Jadi kalau 1 kepada 1, jadi 0.1 pun kepada 0.1 sama. Okay, so that's why awak dapat kat sini 0.1 mol gas hydrogen setara dengan 0.1 mol zinc. Jadi dari segi nisbah mol awak dah selesai. Okey, sebab nanti 0.1 mol zinc ni yang kita akan ambil untuk nak menentukan gisim zinc. Okey, sekarang ni awak dah mulakan perjalanan, dah berada pada pertengahan jalan, nak sampai ke destinasi pula. Nak sampai ke destinasi pula, maka adanya step yang ketiga, iaitu mencari gisim zinc. Okey, sebab soalan minta apa? Dia minta gisim minimum. Jadi kenalah cari gisim. Okey, takkanlah soalan minta gisim tapi ending awak pergi kepada isi padu pula. Tak kenalah kat situ. Okey. Jadi, nak cari nilai gisim bagi zinc, formula dia adalah mol darabkan dengan mol darabkan dengan gisim molar. Gisim molar darabkan dengan bilangan mol. So, gisim molar bagi zinc ni apa? Gisim molar bagi zinc adalah 65. Dapat daripada mana? Tengok soalan. Soalan dah bagi dah. Tang mana cikgu dia bagi? Tak nampak lah kat sini. Gisim atom relatif zinc adalah 65. Ambil that one. Okey, awak ambil that one. So, itu adalah gisim molar awak. So, 65 darabkan dengan bilangan mol. Bilangan mol ambil yang mana? Ambil lah yang awak dah buat ni, 0.1. Ambil yang itu, tak ada masalah. Okey, jadi 65 darabkan dengan 0.1 awak dapat 6.5 gram. Maka itu adalah gisim minimum zinc awak. Jadi dalam soalan 6.5 gram ni, pilihan jawapan apa? Pilihan jawapan D. Maka D lah jawapan dia. That's all. Okey, jadi itu sahaja penerangan saya untuk calculation, calculation yang ada dalam kimia ini. Dan sekiranya awak nak belajar dengan lebih dalam mengenai dengan cara U method ini digunakan, awak boleh layari YouTube channel Brain Fuse lah, dan awak boleh cari formula video kimia mengenai dengan pengiraan ini. Okey, jadi kita jumpa untuk hari yang keesok, untuk hari yang ke-11 sehari selembar ilmu.